tu kepada semua penonton dan pendengar yang maupun yang berada di Zoom ataupun yang berada di rumah masing-masing yang sedang menonton melalui Facebook Live ataupun di YouTube dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulakan usrah kita pada malam ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Terutama sekali mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mendengar. Jadi seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan usrah ilmuwan untuk siri yang ke-45 yang bertajuk Hijrah, an opportunity for time travel, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah hijrah, peluang perjalanan merentas masa. Bila kita cakap tentang merentas masa ni, dia ada berkaitan dengan fizik, iaitu mungkin ada berkaitan dengan kuantum ataupun berkaitan dengan Allah Muhammad, saya lupa nama tu. Nanti mungkin Prof Kamarul boleh terangkan. Budak fizik lupa benda ni, astagfirullahalazim. Baik, tapi tak apa. Kita seperti biasa untuk malam ini yang akan membentang adalah Prof Datuk Dr. Kamarul Azizi Ibrahim selaku pengerusi Kluster Sains dan Pembangunan Mapan Nadwa Ilmuwan ABIM. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Prof Datuk Kamarul Azizi untuk meneruskan perbincangan kita dan perkongsian ilmu untuk malam ini. Tafadhal masykurah. Terima kasih. Cuma telah boleh itu sharing ni, nampak tak boleh sharing lagi. Okey. Okey, boleh nampak ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini. Malam ni actually malam yang sibuk juga bagi siapa yang ikut Olimpik. Final 100 meter baru saja dijalankan tadi. Jadi tak heran kalau tengok ramai yang tak ada tak datang lagi. So lepas tu nak pergi sembahyang Isyak, and then tahu sajalah. So untuk 100 meter tadi kita tahulah pemenangnya adalah daripada negeri Itali. Surprise ya, bukan daripada Amerika dan bukan daripada negara lain. So very interesting, dan bagaimana dia menang pun kita nampak ya keunikan dia. Dia menang dengan menggunakan sains ya. Menggunakan sains. So hari ni kita nak membincangkan mengenai hijrah ya. And kita nak tengok ya apakah hijrah itu dari segi sudut time travel ya, kerana baru-baru ni kita dikejutkan oleh space travel ya, di mana kita dapati dua orang kaya ni, billionaire ni, iaitu Richard Branson dan Jeff Bezos ni. Richard Branson ini adalah owner of Virgin Airlines, dan Jeff Bezos ini adalah owner of Amazon Amazon perniagaan atas line. Jadi mereka menggunakan duit mereka untuk buat space travel ya, kerana dia rasa itu dah satu tempat di mana yang tak ada orang pergi lagi, dan mereka cadang ya, untuk menjadikan ini sebagai satu daripada aktiviti sebagai seorang turis lah yang sanggup bayar. So untuk Richard Branson, dia kata kalau you ada duit pocket dalam 200,000 US, you boleh naik sekali dengan dia lah pergi ke angkasa lepas. So mereka berdua ni compete each other, cuba masing-masing. Jadi Branson memulanya telah menggunakan satu shuttle ya, menggunakan shuttle, dan dia naik ke langit, dan shuttle ini orang kata boleh patah balik dan ambil passenger yang lain pula ya, dan begitulah. Dan Jeff Bezos kaedah dia lebih murah.
dia menggunakan roket saja ya, roket, dan dia menggunakan hujung roket itu untuk meletakkan orang di situ. So dengan itu kaedah dia lebih murah. Dan dia akan balik pun nanti balik satu piece lah sekali dengan roket dengan dia punya kepala lah. Okay. So apa yang mereka buat hanya pergi ke angkasa lepas dan duduk di angkasa lepas. Perbezaannya Richard Branson dia terus berduduk kat bahagian atas sikit saja daripada angkasa, dan Bezos dia naik atas lebih kurang 60 km lebih tinggi. Tapi lebih kurang samalah, dua-dua akan nampak dunia ni sebagaimana yang kita ketahui dunia ni adalah bulat, dan dia akan nampak lah secara real ya bahawa perkara tersebut berlaku. So itu adalah space travel yang dua orang kaya ni bercadang untuk memperkenalkan. So macam saya katakan tadilah, kalaulah kita ada duit 200,000 US kat mana-mana kan, nak merasa naik ke angkasa, bolehlah naik ke ini. So tapi apa orang kata human time travel pula macam mana ya? Saya nak bawa kepada satu lagi, iaitu travel juga. Kalau tadi kita pergi ke angkasa, sekarang ni kita pergi pula tengok dari segi time ya. Iaitu apa orang kata travel dari segi sudut masa ya, time travel. Actually kita sebenarnya semua dah buat time travel ya. Yang ini kita tak boleh nak deny lah. Mungkin bukan kita, tetapi kita punya bapa kita lah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kita tahu bahawa Nabi Adam alaihi salam mula-mula diletakkan di syurga ya. Dan yang uniknya syurga ini ialah dia timeless. Dia tak ada masa. Masa tu tak ada langsung. So it is very interesting ya. Dia tak ada masa, dan kalau nak ikutkan mungkin ia satu dimensi yang lain, tetapi ada setengah pandangan kata tidak ya. Dia hanyalah satu tempat, tak tahu kat mana, dan sudah ada ya, sudah wujud sekarang ni syurga tersebut. So question sama ada di dimensi lain itu masih dipersoalkan, masih dibincangkan lagi. Mungkin satu kali nanti kita bentang satu paper on adakah syurga berada di dimensi lain ataupun di dimensi kita. So it will be very interesting lah kita tengok daripada ayat-ayat Quran. Sebenarnya kita ketahui ya, apabila Nabi Adam alaihi salam ya memakan buah yang terlarang tersebut ya, maka Allah telah menghantar dia ke bumi ya, dan suruh dia turun ke bumi. Dan sebenarnya kita ketahui ya, bumi ni ada masa ya, ada time, ada siang dan ada malam. So dia kalau sebanding dengan syurga tadi which is timeless, tak ada masa, ni saya turun ke bumi dah ada masa ya, ada day and night. So ada setengah pandangan macam mana yang saya sebutkan sini ialah ianya adalah another dimension ya, dunia itu adalah dimension. Okay, so mungkin paling minimum kita akan tengok dari segi dimension masa lah. Daripada timeless ni ya, sebenarnya kalau dari sebagai ahli fizik ya, bagi kita bukan satu perkara yang ganjil ya, kerana ianya adalah Einstein telah memperkenalkan the space-time punya plane ya, space-time punya plane. Jadi jadi maknanya kalaulah kita boleh create singularity ya, singular itu baru maka kita akan dapati masa dekat situ adalah tak ada masa. Nanti saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan itu. Jadi adakah syurga ini berada dekat singularity tersebut ataupun tidak? It is very interesting ya, dari sudut sains kita lah. So kemudian kita sesuai yang kita ketahui kita akan mati ya. Human akan pulang balik sama ada ke dunia, ke paradise ataupun ke syurga ataupun ke neraka lah. Dan di dalam syurga dan neraka itu kita balik kepada timeless lah, tak ada masa lah, tak ada time dah tak ada lagi sekali dekat sana. So this is very interesting. So pada dasarnya memang kita human ini memang akan melakukan time travel. Cuma sekarang ni sama ada persoalan kita ialah
sama ada kita boleh buat time travel itu pada masa ini, ya, dan bukan apa yang saya sebutkan di sini. Jadi kalau ikut kemahuan manusia macam-macam kita nak buat cloning lah, kita nak buat cyborg lah, kita nak buat apa nama teleportation lah. Yang itu saya dah bincang ya dalam salah satu daripada saya punya presentation ya. Tambah macam-macam lagi lah yang kita nak. So, kali ini saya akan berbincang mengenai time travel ya, dari sudut Al-Quran dan juga daripada sudut sains, mengikut kefahaman saya lah. Mungkin saya tak faham sepenuhnya nanti. Nanti kita sama-sama berbincang ya, kerana sains ni adalah satu area yang kita boleh berfikir sama-sama dan kita bincang. Dan sebagaimana yang Sulaiman kata, this is physics all about. Jadi ahli-ahli fizik sepatutnya perlu berbincang mengenai perkara ni. Orang lain tak boleh bincang pasal mereka tak tahu apa benda. So that is time travel. Jadi selalunya bila we are talking about time travel, selalu yang di-mention ialah apa yang kita panggil sebagai grandfather paradox. Grandfather paradox. Ianya adalah satu paradox. In the sense, katakanlah, kalaulah saya boleh create, ada time machine, yang katakan saya boleh create satu time machine, dan saya pergi ke waktu lepas, kemudian saya bunuh, minta maaf lah di istilah penggunaan ni, kita bunuh grandfather kita. Jadi dengan itu bapa kita tak boleh lahir lah pasal grandfather dah tak ada. Jadi apabila dah tak ada, maknanya kita pun tak dilahirkan lah. Jadi kalau macam tu, kita tak boleh lah create time machine. Jadi apabila kita tak boleh create time machine, kita tak boleh pergi kepada yang lepas. Jadi dengan itu grandfather kita hidup. Jadi father kita dilahirkan dan kita dilahirkan. Jadi itu yang kata tu tak mungkin, dia ada paradoks ni. Jadi kita assume bahawa the timeline tu dia berubah, dia tak berubah daripada awal sampai akhir. This is satu daripada perkara yang bila orang sebut mengenai time travel, dia akan beritahu mengenai paradox ni. Paradox yang kedua ialah dari sudut apa yang kita panggil sebagai twin paradox. Twin paradox saya dah bincang dalam saya punya presentation yang lalu, iaitu apabila kita ada dua twin, satu twin katakan pergi ke tempat lain, ke angkasa lepas dengan kelajuan lebih daripada ataupun hampir dengan kelajuan cahaya, dan katakanlah dia pergi 1 tahun, dia balik-balik katakanlah dia pergi ke luar daripada bumi, dia balik-balik selepas 1 tahun dia dapati twin dia dah berumur 50 tahun. Itu dinamakan twin paradox, twin paradox. Jadi ini pun juga dikatakan time travel yang maknanya kalau dia datang balik, orang tu dah jadi tua dah. In other words, kita boleh kata dia pergi ke depan dan umur dia masih muda lagi. Dia masih lagi, kalau dah dia pergi masa itu umur 10 tahun, dia balik, dia masih umur 10 tahun ataupun 11 lah. Dah 1 tahun dia pergi. Tapi dia tengok twin dia dah berumur 50 tahun. So itu dinamakan twin paradox. So dalam time travel ni memang selalu disebut dua perkara ni, dan ada lagi beberapa paradox yang saya akan bincangkan nanti. So now, Allah berfirman dalam surah As-Sajdah yang kita baca setiap hari Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun. Jadi ada 1 hari kadarnya adalah 1000 tahun. Ini dalam surah As-Sajdah ayat 5. Itu juga Allah menerangkan dalam surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna Allah
bima ta'maluna khabir. Tidakkah engkau memerhati bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Ya, tengok ya, kita siang dan malam, dan itu boleh menentukan hari ya. Okey. Jadi apa dia pula hijrah? Tadi saya sebutkan dari segi time travel dan juga hijrah. Hijrah ni ialah, kalau kita ketahui, ialah kita ambil daripada migration ya, ataupun perpindahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Yathrib dalam tahun 622 ya. Dan puncanya ialah kerana dijemput oleh orang Yathrib, yang later kita namakan Madinah, dan tujuannya ialah supaya melarikan diri daripada persecution ya oleh orang Mekah. Dan hijrah ini adalah perpindahan ya. Kalau kita nak ambilkan secara dia punya proper definition dia, hijrah ialah kalau kita hijrah atas nama Allah, maka kita berpindah daripada syirik kepada tanah Islam ya. So that is ataupun Madinah ya, nama yang baru dia. Jadi hijrah ini adalah amat pentinglah dalam Islam. Dan kerana itu Khalifah Umar Al-Khattab telah mengambil hijrah ini sebagai tarikh untuk dikira tahun ya bagi orang Islam ya. Jadi di situlah bermula kronologi ya Islam ya, mengikut Khalifah Umar Al-Khattab. Tadi immigration ini, itu pemindahan daripada Madinah ni adalah satu pemindahan yang agak unik lah, kerana dia daripada Islam community, kerana berlaku hanya dekat Mekah, dia menjadi satu perpindahan kepada satu society ya, based on Islamic principle. Jadi itu adalah perubahan yang agak besar ya. Kalaulah kita baca buku later ya, sejarawan dia kata ini adalah perubahan yang besar lah daripada community kepada society ya, kepada society. Okey. So migration ini adalah dua era ya, dua era yang berbeza untuk Islam, era Mekah dan era Madinah. Jadi penting untuk kita memahami ya bahawa perpindahan ini juga akan menyebabkan banyak perkara. Dan mengapa saya pilih hijrah ya? Hijrah kerana sikit lagi kita akan masuk tahun hijrah, 1 Muharram. Yang kedua ialah kita tengok keadaan kita di Malaysia ya. Keadaan kita di Malaysia ni serang teruk ya. Mungkin kita perlu berhijrah. Hijrah in the sense of di Malaysia itu sendiri ya, dari segi politik dia. Tapi kita cakap mengenai sains di sini. Okey, jadi di sini ialah transition ya, daripada Islam yang hanya satu ibadah ya kepada Islam sebagai cara hidup. Itu dia hijrah ya. Kita nak ubah daripada satu ibadah kepada cara hidup. Dan transition ini ya, daripada satu kumpulan yang kecil ya, kerana hanya di Mekah, kita dapati bahawa dia bertukar kepada regional power ya, yang mempunyai leadership ya, central leadership. Jadi kalau boleh macam kita, kalau Abim, maka kita is a small group. So now it's time for us to ubah supaya kita memerintah negara, katakan sebagai contoh. Itu hijrah tu. So we might consider that hijrah ya dalam kehidupan kita di negara kita ini. So again, the why the time element of hijrah tersebut. Dan transition ini adalah, kita tengok sebelum ini ianya satu Islamic group of believers saja. Macam kita lah, Abim satu Islamic group. So sekarang kita nak tukar kepada an Islamic nation. Itulah dia juga hijrah. So macam saya katakan tadi lah, kalau sekarang ni Abim saja, angkatan belia Islam, so kita nak tukar kepada Malaysia sebagai Islamic nation. Okay, so ini mungkin satu daripada hijrah juga. With a central leadership dan banyak organisasi di bawahnya. Dan transition dari segi dakwah juga ya. Kalaulah kita dakwah ya, berdasarkan kepada regionalism saja, iaitu pada orang Quraisy, dia tukar kepada universalism ya, di mana daripada Muslim state ya, dia akan pergi ke Persia, ke Egypt dan ke Byzantine ya, untuk spreadkan dia punya agama dia. So kita pun juga kalaulah kita berhijrah dan menjadi pemerintah, maka kita akan juga keluar untuk
spreadkan Islam ni kepada negara-negara Singapura dan lain-lain lagi. So that is hijrah all about. Dan transition dia daripada position yang weakness, macam kita sekarang ni, kita ada mesti kalau kerajaan nak tangkap kita, bubuh dalam penjara, ramai sahabat-sahabat kita yang dah kena tangkap bawa isap, dibubuhkan dalam penjara kerana kita weak, kerana kita tak ada kuasa. So kepada satu position yang security, apabila di Madinah, maka kita telah menjadi sesuatu yang kuat, maka kita boleh mempertahankan diri. So itu dia unik dia hijrah. Jadi transition juga adalah spread Islam through individual dakwah. Kita buat secara individu sekarang ni, sebab Abin, dan kita tukarkan kepada the state. The state yang akan menyebabkan dakwah itu dilakukan. So ini semua adalah hijrah. Dan kita harap perkara ini akan dapat berlaku lah dengan segera, kerana masa bagi macam orang macam saya suntuk lah, tetapi untuk Sulaiman dan lain-lain masih muda lagi untuk memikirkannya. So hijrah kalender ni kita ada apa nama kita panggil Islamic calendar, bagi kalau kita yang tak tahu lagi. Saudi Arabia menggunakannya, tetapi kebanyakan negara tidak, mereka menggunakan Gregorian calendar, kerana dia rasa itu lebih mudah. Dan hanya Islamic calendar ini digunakan untuk tahap-tahap agama saja, bila hari raya, bila puasa dan lain-lain, itu saja. So walaupun Islamic year ada 12 bulan, kerana kita berdasarkan kepada surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah Allah kata ada 12 bulan. Gregorian pun ada 12 bulan juga, tapi dia 12 bulan dia kira lain macam sikit. Dalam Islamik dia punya kiraan bulan itu adalah berdasarkan kepada perubahan lunar, iaitu bulan itu sendiri. And jadi bagaimana bulan itu berubah, itu akan menentukan jumlah bulan dia, dan 12 bulan maka kita akan dapat 1 tahun. Okay. So dalam semasa di masa haji Rasulullah yang terakhir itu, dia katakan bahawa Allah ada menyebut bahawa ada 12 bulan, dan 4-nya adalah bulan haram, bulan haram atau holy. Okay. So Islamic month, bulan dalam Islam ni, hari bermula pada sunset, hari yang pertama, maknanya habis je waktu asar, itu bermulalah hari dia. Jadi hari dalam Islam bermula pada lepas sunset, bila sunset makna maghrib, itu adalah permulaan hari tersebut. Dan untuk bulan pula dia bermula dengan bila nampak crescent, bila nampak anak bulan yang kecil sekali-sekali tu, yang paling kecil sekali tu, itulah dia mulanya bulan. Jadi memang Islam ialah satu agama yang agak unik in that sense, kerana pemilihan pemilihan masa dia itu bermula pada maghrib bermula hari berubah, dan kita tengok bulan. Jadi kita boleh nampak dengan mudah bagaimana perubahan ini berlaku dari time. Berbeza dengan Gregorian calendar ni, nanti saya akan cerita apa perbezaannya. Okay. So months of the Islamic year adalah satu, bulan Muharram, iaitu forbidden, yang tak boleh berperang, dan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadul Awal, Jamadul Tsani, dan Rajab. Lagi satu bulan yang bulan haram, dan Zulkaidah dan Zulhijjah, lagi satu. So ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram, dan yang terpisah hanyalah Rajab, bulan Rajab. Okey, itu adalah bulan-bulan dalam Islam. Kita dapati bahawa kalau kita tengok dunia ini dari segi masanya, kita dapati azan tu tak pernah berhenti. Bila dia subuh kat satu tempat, maka habis saja dia subuh, pasal dunia ni berpusing, kita akan dapati azan akan berturutan sekeliling. So cuma itulah, mula-mula kalau kita tengok subuh saja, subuh tu berubah-ubah ikut masa, dan zuhur pun berubah-ubah ikut masa, dan dia keep on going. This is very interesting sebenarnya. Saya cuba nak cari ada satu video tu, dia tunjuk perubahan azan ni bagi tiap-tiap daerah tu.
tak jumpa. Jadi jumpa yang ini, so saya tak beritahu lah, lebih kurang sama lah konsep dia, cuma yang ni dia cerita pasal benda lain. Okey, tapi saya adaptkan supaya boleh menunjuk perubahan tersebut. Okey. Jadi Secret of Time and the Modern Godless Age, perbezaannya yang ini dia. Kita dapati bahawa ada usaha, dan memang usaha tu sekarang ni berjalan dengan apa orang kata telah diterima oleh masyarakat, termasuk masyarakat Islam. The secular concept of time, the secular concept of time. Apa dia the secular concept of time ini? Di mana kita dapati, kalau tadi kita ada nama-nama bulan yang saya sebutkan tadi, sekarang ni telah ditukar kepada Januari, Februari, Disember. Ini semua adalah nama-nama pagan, adalah Tuhan pagan, dan juga Saturday dan Sunday ini pun juga nama pagan. Jadi ini memang kalau nak ikutkan memang kapiak lah. Tapi kita dah ngambil ini pula juga dalam kehidupan kita. Mungkin bila kita pegang pemerintahan nanti kita ubah lah kalau ini. Dan kita dapati juga kalaulah kita kata hari bermula pada masa sunset, iaitu waktu maghrib, sekarang ni waktu bermula ialah pada waktu malam, pukul 12 malam. Wah, apa 12 malam, kita semua tengah tidur. Macam mana nak tahu hari berubah dan apa dia impak dia? Tak ada langsung. Memang dia nak tunjukkan bahawa masa tak penting lah. Jadi itulah dia. Secara subtle je mereka membuat perkara ini. Tapi sebagai ahli saintis kita nampak perkara ini berlaku. Dan bulan yang baru pun, bila mula bulan pun tak tahu sebenarnya. Dia bergantung kepada ada satu pope tu dia decide. Okey, bulan mula pada hari ni sampai bila dia buat kira-kira tengok ada satu bulan tu dia buat 30 hari dan lagi satu dia buat 31, tiba-tiba ada satu bulan tu ada 28 hari dan 29 kerana kira dia tak betul. Tahu sajalah orang Pope ni bukan ketahu kira sangat. So kita dapati bulan ni pun tak tahu hala dan kita duk ikut lah sekarang. So masa juga sekarang ni berubah. Kalaulah sebelum ini kalau ikut Islam, hijrah, kita mengikut pergerakan matahari, tapi sekarang masa tak. Dia ikut 24 jam tu, dia bagi je dia 24 jam dan mengikut mechanical, bagaimana masa berubah dengan mechanical. Jadi dia punya impact dia dah jadi very loose. Time tu dah jadi tak penting lah sebenarnya. Okay, so ini satu masalah dan apa orang kata, yang ini secara tak langsung menjauhkan human soul kita to the world. Kita dipisah-pisahkan daripada dunia ini dan kita punya soul dah dipisahkan. Perkaitannya telah tak ada. Jadi dengan itu kita dapati mengapa mereka meletakkan kubur-kubur di luar kawasan supaya kita melupakan kematian. Bagi mereka kematian bukanlah satu perkara yang penting. Jadi secara tak langsung kita pun dah buat macam tu juga. Ini yang dia masalah kita. Jadi kita dilupakan mengenai kematian, walaupun itu adalah asas bagi kita kerana kita tahu kematian itu di mana keadilan yang utama akan berlaku selepas kematian. Sebelum tu mungkin tak adil bergantung pada manusia itu sendiri. Television pun kalau kita tengok dia ada berdasarkan pada momen. Jadi orang manusia memikirkan momen. Macam tadi saya katakan, kita tengok Olimpik. So Olimpik tu diadakan pada masa ni, lepas itu tak ada dah. Kemudian akan ada lagi pada waktu lain. So dia ikut momen dia, ikut waktu-waktu yang tertentu saja. Dan manusia ni dia tak boleh itu, dia ikut je perubahan tersebut. Jadi cerita-cerita pun kita dapati dia menyebabkan kita tak boleh berfikir, tak boleh reflect, kerana disusun such a way supaya kita menerima saja dan tak boleh berfikir. Inilah dianya. Dan jadi kita dah jadi mindless. Setiap hari tu mindless je. Kalau tengok TV tu, habislah kat situ je, tak ada ke mana-mana. Jadi ini adalah banyak impak lah pada consciousness kita. So tomorrow itu hanyalah fantasy je, extension of the fantasy. Jadi ini adalah masalah masa yang ada sekarang, creation of the sacred time and the modern godless age sekarang ini.
So, berbeza ya dengan waktu solat ya. Kalau kita tahu rahsia solat 5 waktu ni hanya berdasarkan pada matahari je. Kita tengok apabila matahari itu tergelincir daripada peak dia, maka itu waktu zuhur, dan apabila bayang-bayang lebih panjang daripada panjang dia, maka itu waktu asar, dan apabila matahari jatuh, itu adalah waktu maghrib, dan apabila kejatuhan tu hilang cahaya dia, maka itu waktu isyak. So dia memang berkait rapat dengan apa orang kata dunia ni ya. Kita rapat dengan dunia ni ya apabila kita solat ya. Questionnya sekarang, does time really exist kalau macam tu ya? Kita sebagai orang Islam memang kita tahu ya dia exist ya, tetapi orang saintis ya, ahli fizik selalu bertanya ini, does time really exist? Time ini ya, sebenarnya kompleks. It's a complex topic in physics. Ada yang mempercayai bahawa time yang sebenarnya tak exist. Ya, tak ada. Masa ni tak ada. Diambilkan saja supaya kita ada rujukan. Itu saja. Perlukah masa tu? Tak perlu, dia kata. Ini mengikut ahli sains lah. Jadi, sebagai contoh ya, Einstein dia kata bahawa time itu adalah relatif ya. Maknanya dia bergantung kepada sesuatu. Maknanya kalau bila kita katakan relatif, berarti masa itu tak relevan, dia tak penting. Jadi bila relatif mean tak penting lah. Okay? Dalam buku famous dia, The Secret, dia tulis time is just an illusion, kata dia. Jadi a fragment of imagination. Jadi masa ni hanyalah satu yang di khayalan kita saja, fragment of imagination. Among physicists there is no real doubt that time does really and truly exist. Tapi ada juga ahli sains fizik yang merasakan bahawa memang exist, masa adalah exist. Mengapa dia kata itu? Kerana kita boleh ukur masa. Kita boleh ukur masa. Jadi dalam sains, konsep sains yang diperkenalkan oleh Ibn Haytham, bahawa bila kita boleh ukur masa, ukur sesuatu, maka ianya exist. Dia exist. Maknanya ada. So it's measurable. So in that sense, bahawa time itu exist. So, what cause this existence yang kita masih tak tahu, yang masih kita tak faham lagi. Nanti saya akan bincang sedikit mengenai perkara ini. Dan indeed the question borders the realm of metaphysics and ontology kerana kita masih tak jelas apa mana yang dikatakan masa tersebut. The time is actually an integral part of the universe supaya kita ketahui dan linear concept of time diikatkan dengan the second law of thermodynamics bagi siapa yang dalam fizik tahu second law of thermodynamics tak ada apa-apa boleh keluar jadi sesuatu tu semua je berkait without time maka universe dan lain-lain tu menjadi tak ada lah jadi jangan kita fikir time tak ada jadi kena patah balik kepada second law of thermodynamics cuma apa yang Einstein kata ialah the theory of relativity time itu not absolute quantity. Itu yang menyebabkan ramai orang keliru lah kerana dia berkata time itu yang sebenarnya tak boleh fikir alone by itself, dia mesti dengan space jadi adanya bentuk yang dinamakan space time space time. Jadi space time itu bukan menentukan dia punya nilai bukannya time alone. Itu adalah pandangan Einstein dan banyak digunakan especially dalam quantum mechanics dalam quantum mechanics bagi kita yang dalam sebagai ahli fizik. Okay, so what is time yang sebenarnya? A simple explanation. Kadang-kadang kita ni elok juga cakap simple-simple supaya kita boleh faham. Bagi kita orang awam kita kata time tu is very familiar semua orang familiar dengan time bukannya mudah bukannya satu yang kompleks sebenarnya time ni. Sebenarnya kita ada clock kita ada jam di mana kita boleh ukur second, minutes dan hour. So itu dia time yang kita faham So apa orang kata ini adalah berdasar kepada ancient Sumeria Jadi modern unit of time pun samalah lebih kurang macam tu kita ukur berdasarkan kepada clock tersebut. So it is a progression of time from past to the present into the future. Itu dia time tu dia berubah daripada yang lepas kepada sekarang dan kepada in the future Okay.
Cuma itulah kita, we can see, touch or taste, but we cannot measure its passage ya, bila dia bergerak tersebut. So physics equation memang kalau kita lihat time tu memang ada kat situ. It is the, kita panggil sebagai the fourth dimension ya, the fourth dimension. Dan dia hanya bergerak pada satu arah saja. Dia the arrow of time ya, daripada past, present pada future. So apa nama, time tu hanya macam tu saja. Yang itu yang kita faham ya dalam fizik ya. Dan second law of thermodynamics, di mana kita anggapkan semuanya adalah closed system. Jadi time cannot move backward ya. Time tak boleh pergi ke belakang. Dia mustahil kalau mengikut second law of thermodynamics. Okey. Ini berdasarkan kepada entropi. Once kita dah berada dalam keadaan chaos, maka kita tak boleh jadikan dia betul balik. Okey. So sekarang ni kalau kita travel di dunia ni, kita dapati ada time zone ya. Waktu-waktu yang berbeza ya, yang mengkaitkan dengan satu waktu. Maknanya kalau kita ambil snapshot sekarang ni, ambil snapshot, kita akan dapati Beijing mungkin dalam pukul 1, Tokyo dalam pukul 2, Cairo dalam pukul 8 dan seterusnya ya. Itu adalah snapshot ya dalam satu waktu. Itu dia time zone dinamakan ya, kerana kita nak senang ya bersembang ni antara satu sama lain. Okey. Kalau dari segi precision time ni, kita tengoklah apa yang Israel buat. Ya, dia ada je misal tembak daripada Gaza, dia katalah. So dia boleh detect dan menggunakan kontrol, dia boleh tembak misal tu balik supaya dia meletup sebelum dia sampai. Itu yang dinamakan Iron Dome Shield ya. Itu adalah precision ya, menggunakan masa ya, menggunakan masa. Apa Quran kata mengenai time? Time ini pada esennya adalah, mengikut Al-Quran, it is complex dan multidimensional ya. Itu berdasarkan Al-Quran. Jadi bila kita bercakap multidimensional ni of time is passes through the ages. Ini kita cakap ni nur, ni cahaya ya, dia berkait dengan cahaya dan dia ni akan penetrate the reality of time ya. Dalam famous surah Al-Quran Al-As yang selalu kita baca ya sebelum kita tutup sebagai majlis, Allah dah warn ya bahawa hanya orang yang beriman saja yang tidak akan rugi ya mengenai masa ni. Itu dia very interesting. So kalau orang lain tak boleh phantom ya, tak boleh memahami apa dia masa itu lah, mengikut surah Al-As. Jadi mereka berenang di dalam masa tetapi mereka tak tahu ke mana dia nak pergi. So untuk mengetahui kebenaran itu, mereka kena jadi orang Islam lah. Barulah dia bertahu bahawa tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadat kepada Allah dan menjadi viceroy ataupun khalifah ya, wakil Allah di muka bumi ini. Okay. Jadi ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 259 mengenai the traveller yang pass through a ruin and he wonder how Allah revive the ruin. So Allah take away his life for 100 years, dan walaupun dia sendiri rasa dia sebenarnya, walaupun dia Allah matikan dia selama 100 tahun, dia rasa dia hanya mati setengah hari saja. Itu adalah perasaan dia lah. Jadi tengok setengah hari atau satu hari adalah sama dengan 100 tahun. Kini Allah boleh buat. Kahfi kita dapati bukan lagi 100 tahun tapi 300 tahun ya mereka duduk di dalam gua tersebut. Jadi nampak ya, bagi 100 tahun satu hari saja dia rasa dia duduk sebenarnya 300 tahun sebenarnya. So that is, we are talking about here, now and the moment. Jadi kalaulah kita nak memahami masa ya, kita kena pecahkan supaya kita boleh memahaminya dengan lebih detail lagi ya, mengenai masa ni. Jadi hanya orang yang orang kata percaya kepada Allah dan percaya kepada kebenaran, dia boleh memecahkan ya barrier untuk masa ini. So none can understand time unless he or she liberates the mind from the prison of here and now and penetrate the different world of time ya, kerana time ni ada banyak dunia dia. So kita kena pecahkan diri kita daripada situ.
So one time dimension, ya. Terus kalaulah kita kata bahawa ada satu dimensi saja, jadi kita apa yang kita akan lihat ialah mengenai apa orang kata, bila di akhirat nanti, ya, Allah akan buka mata kita supaya kita lihat apa the reality of time ini. Ini diceritakan dalam Al-Quran, ya, bahawa kita ni terperangkap, ya, di dalam prison of time, ya, supaya kita boleh melihat, ya, dunia yang sebenarnya. So kita akan dapati bahawa apa yang kita hidup sekarang ni walaupun nampak lama, tapi yang sebenarnya dia pendek saja. Ya. Kita bercakap mengenai dunia, ya, kehidupan dunia berbanding dengan kehidupan di akhirat nanti. Ya, dalam surah Ibrahim ayat 48 Allah beritahu kita, ya, bila bertanya mengenai ini, dia kata orang tu dia hanya duduk satu hari ataupun setengah hari je kat dunia. Jadi masanya pendek. Begitu juga, ya, apabila ditanya di akhirat besok juga sama, kita dapati bahawa banyak yang mengatakan bahawa masanya pendek saja. So that is the reality of time, ya, reality of time. Dan apakah perhubungan imanan dan masa? Apabila ditanya berapa lama you duduk kat bumi, they will always answer, we spend there a day or part of a day. Jadi tak lama. You stay but a little if you had only known, dalam surah Al-Mu'minun, ya. Dan on that day kita akan dapati siapa yang zalim, ya, akan mengatakan bahawa dia bukan duduk tu, dia hanya duduk 1 jam je kat dunia. Okay. So yang ini disebut dalam surah Ar-Rum, ayat 55 hingga 56. Dan begitu juga, ya, faith dengan time, di mana kita hanya akan dapat memahami masa kalau kita ada keimanan. This is very interesting. Okay, this space and time. Ini adalah pandangan Einstein. So elok kita lihat, ya, dari sudut sains pula. Space and time are both multidimensional, ya. Kerana kita cakap ni space and time, the heaven and hell are real, ya. Kerana dia adalah exist, ya, sebagaimana yang kita lihat, ya, dalam Isra' dan Mi'raj, ya, Rasulullah. So Allah kata He created the entire earth in 2 days, both the heaven and earth in 6 days. Jadi adakah ini days ini sama dengan hari kita? Mungkin tidak, ya, kerana walaupun, ya, kemungkinan Allah mencipta hanya dengan kun fayakun saja, tetapi kemungkinan tidaklah dalam hal sini. So say it is you, kalau dalam ayat Fusilat Allah bertanya lah, adakah kita nak question Allah ada segini, ataupun disebutkan juga dalam surah Yunus, di mana dia ceritakan juga, ya, creation earth ini, ya, dan heaven ini dalam 6 hari. Okay. So ada juga hadis, ya, kalau kita baca mengenai hadis, masjid yang pertama di banner, ya, di atas muka bumi ialah Masjidil Haram, dan apakah yang next? Masjid Al-Aqsa. Jadi bila ditanya apakah period yang lapse di antara dua masjid ini, 40 tahun. Adakah 40 tahun itu berarti 40 tahun dunia ataupun 40 tahun waktu dimensi lain, ya? Ini pun soalan, ya. Ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari. So ini bila cakap mengenai time ni, kalau dalam hadis pun sama juga. Kita bercakap mengenai 40 hari 40 tahun tersebut. Dan juga mengenai hadis mengenai Dajjal, ya. Dajjal tu dia duduk dalam sehari lebih kurang setahun, dia kata. Jadi apa yang dimaksudkan setahun itu? Jadi apabila ditanya setahun itu, ramai yang tak tahu, ya. Adakah dia more than 1,000 years, ya? Ataupun 40 tahun sahaja? Ini persoalan-persoalan yang mungkin kita kena fikirkanlah sebagai ahli sains. Jadi 40 hari lifespan of Dajjal itu di atas muka bumi itu, adakah maksud dia sebagaimana siang dan malam, sebagaimana 40 hari, ya, disebut dalam hadis, ya, sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini perkara juga yang perlu kita fikirkan. Dalam kuantum fizik kita bercakap mengenai the imprison, ya, bahawa Dajjal ni dipenjarakan, ya, dan ianya akan dilepaskan hanya pada hari yang tertentu saja, ya.
Jadi a day which would be like one day, satu hari, ataupun a day itu bermaksud satu night. Ini banyaknya soalan-soalan yang Dajjal tu. Takkanlah Dajjal tu akan duduk kerana dia akan at the end of his life on earth, dia akan ada, dan dimensi masa itu adalah dimensi space juga. Di mana Dajjal sekarang ni? Walaupun ada hadis mengatakan Dajjal dah ada, tapi di mana dia sekarang? Adakah dia di dalam dimensi time dengan space yang berbeza daripada yang kita sekarang ni, ataupun dia sekarang ni ada dekat Jerusalem? So ini perkara-perkara yang mungkin kita sebagai ahli sains perlu memikirkannya. So day like a month, and finally a day like a week. Ini semua soalan-soalan yang ada dalam hadis yang perlu kita fikirkan. So alam ghaib, memang kita mempunyai adanya alam ghaib, alam yang tidak boleh kita kesan daripada menggunakan panca indera yang kita ada ini. Jadi a day other than our day would not be possible lah kalau gitu. Sebab dia adalah different dimension of existence. So dia cakap mengenai angel, malaikat dan jin, kita dapati mereka juga ada wujud dan mereka bagi contoh kita ada dua angel atas shoulder kita. Kalau kita tengok tak ada pun. Tentulah dia ada dalam satu dimensi yang lain, kerana apa yang ada dalam Quran itu adalah benar. So inilah dia perkara dia. Dan adanya jin yang attached to every human being, dan apabila kita berzikir kepada Allah, so hanya bila kita berzikir je dia akan lari, sebagai contoh. So ini juga memberitahu kita bahawa adanya satu dimensi yang lain, yang alam gaib. We cannot see angel and jin, tapi one thing yang interestingnya, ianya mungkin berada dalam satu space and time yang kita tak boleh access buat masa ini. Okay, dan yang interestingnya, angel dengan jin ni boleh masuk ke dalam dimensi kita. Mereka boleh appear dalam world kita, dalam space time kita. Ini dapat dibuktikan apabila angel Gabriel dapat dilihat oleh beberapa sahabat dan juga Rasulullah sendiri. So itu saya tak nak go into lah. So it is possible dia become visible and tangible. Mereka boleh bertukar. Kalau dalam presentation yang saya lalu, saya katakan mereka ini adalah makhluk daripada cahaya, iaitu berbeza dengan kita makhluk daripada jasad, yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut. So it can form dalam space and time ni, begitu juga dengan iblis kita dapati dia boleh timbul dan boleh tidak. Jadi dengan itu adanya dimensi time dan space ni yang berbeza, mungkin oleh baru kita boleh memahami perkara ni. Kalau tidak susahlah nak explain perkara yang saya sebutkan tadi. So time existed when we did not. Dari segi masa kita dapati dia telah ada masa kita tak ada. Kerana Allah telah mencipta dunia ni, tetapi masa tu sebelum itu memang kita tak ada, masa pun tak ada. Jadi kita dapati masa itu itself pun adalah creation. Jadi ada beberapa waktu di mana masa tak ada, non-existent. Jadi Islam has taught that mankind was originally created and placed in Jannah. Yang saya telah sebutkan tadi. Jadi dari segi situ kita dapati bahawa diturunkan ke bumi, dan di situlah kita boleh mengira masa berdasarkan kepada matahari naik dan matahari turun. So banyak perkara masa ni, dalam hadis ni disebutkan bahawa kita misuse masa, kerana dan time dan the sign of the last day. Kita dapati sebagai agama, agama kita mencari truth, kebenaran, dan itu adalah penting dalam kehidupan kita, dan ianya semuanya dapat dilihat apa yang ada dalam hati seseorang itu. Dan time will move faster so that a world year pass like a month. Kita ada beritahu mengenai bahawa masa itu akan laju dan ini mungkin adalah explanation kepada apa yang berlaku kepada dalam hati kita bila kita
makin kuat kita berzikir, maka masa itu akan berjalan laju. Jadi remembrance, we are talking about remembrance, zikir, ya. Jadi ini berkait ya dengan kita mengingatkan sesuatu, ya. Bagi sesiapa yang imprisoned in the world of ever fleeting time ini, maka dia akan terperangkap di situ, ya. Dan the movement of time in history dia hanya boleh lihat saja, dan dengan itu, ya, the age of secularism ni akan menjadi satu yang penting lah bagi dia, ya, kerana dia dapati benda lain tak ada. Dia tak berfikir bahawa di akhirat besok ada lagi satu time lain, yang dia nampak hanya time yang ada di dunia ini. Dan materialism ini adalah menjadi satu perkara yang problem, ya, bagi kita yang beragama Islam, ya, dan melihat dari segi time itu itself. Okay, so we have to look beyond this material world. Kalau tidak, maka kita akan terperangkap, ya, sebagaimana orang kafir dalam time yang ada sekarang ini. So next, time travel possible ke tidak? Ini lagi satu soalan, ya. Tadi kita bercakap mengenai we are trapped in time. Tetapi is time travel possible? We all travel in time sebenarnya. We travel 1 year in time between birthday, for example. So we are travelling at 1 second per second, ya, bila kita travel. Dan kalau kita tengok kat space, apa yang kita nampak ialah bintang-bintang, dan itu adalah masa lepas, ya, kerana cahaya itu bila sampai ke bumi, dia akan sampai lambat lah, kerana dia kelajuannya hanya 300,000 kilometer sesaat saja, ya. Jadi bila dia sampai kat kita, dia dah baru lama dah dulu. Jadi mungkin bila kita tengok kat bintang itu, mungkin bintang tu dah tak ada lah. Apa yang kita lihat ialah sejarah, ya, sejarah. Jadi kalau kita tengok dari sudut itu, kita travel time travel juga lah. Okay. Okay. So how do we know that time travel is possible? Ya, kita tengok, ya, Einstein mengatakan bahawa adanya relativity, ya, di mana time and space are linked together. Semuanya bergantung pada speed of light, ya, iaitu 186,000 miles per second. So berdasarkan kepada bagaimana, ya, relativity di antara perubahan, ya, antara satu space dengan time tersebut, maka kita boleh tentukan, ya, sama ada it is possible untuk time travel or not. So the faster you travel, the slower you experience time. Ini adalah satu daripada relativity. Jadi kalau kita tahu yang ini, kalau kita boleh travel fast, maka kita boleh time travel. Jadi dengan menggunakan 2 jam je boleh buktikan yang ini. Ataupun a plane, ya, flew around the world, compare the two clock, kita akan dapati bahawa clock, the fast moving airplane will slightly behind the clock on the ground. So the clock on the airplane are travelling slightly slower in time than 1 second per second. So kita dapati, nampaknya macam kita travel time juga, ada time travel. So kalau itu ada possibility then, another prediction of general relativity is the Einstein-Rosen bridge. It is most probably known as a wormhole. A wormhole is a cosmic shortcut. Masa kita dapati bila Einstein introduce space-time ni, kalau kita tengok dalam 2 dimensi, ya, kita akan dapati bahawa dia macam kita lipat kain ataupun kita lipat kertas. Bila kita lipat kertas tersebut, maka time itu boleh kita sambungkan, ya, dengan menggunakan kertas itu sendiri, ya. Jadi daripada situ kita akan dapati, ya, kita boleh sama ada pergi ataupun keluar daripada masa tersebut. Cuma itulah, adakah kita berada di timeline yang sama ataupun kita dah tukar pada timeline yang lain. These are all the paradox yang kita akan timbul lah. So lagi satu yang kita dapati, Newton classical mechanics, ya, dia cakap bahawa time tu berubah secara uniform, ya. Tetapi Einstein kata tak, the flow of time is not constant, ya, everywhere in the universe. Jadi berbeza-beza. The faster you move, the slower time will be until you reach the speed of light, where the flow of time will appear to stop. Maknanya ada satu tip, kalau kita bawa laju sangat, maka kita akan dapati time tiba-tiba terberhenti. So maknanya it is possible, ya, bahawa kita pergi ke masa depan. Ya, kalau kita naik spacecraft, maka kita boleh, ya, pergi untuk in the future.
So kalaulah dia move at 95% the speed of light, kita orbit dunia for 1 tahun, then you return 10 years would have passed on Earth. Jadi perhatikan tak the timeline. Jadi the theory tell us move faster than the speed of light, you were able to travel back in time. The Einstein generator deal with gravity and the fabric of space-time. So yang itu yang saya cakap tadi, adanya space-time punya fabric, ya. Dan fabric ini boleh kita bend, kita boleh stretch, kita boleh twist. Jadi daripada situlah kita boleh dengan menggunakan apa yang kita panggil rotating black hole, maka kita boleh ataupun perkataan lainnya adalah wormhole, maka kita boleh pergi daripada satu masa ke satu masa yang lain. So, sebagai contohnya, kita dapati gravity affect space and time. Kalaulah kita ambil satu line sebagai space and time, ya, satu simple je, ni space and time, kita ambil satu line. Kalau kita letakkan satu jisim yang berat, ya, maka kita akan dapati dia akan bengkokkan space and time dia. Dia akan bend kan. So kalau kita bubuh satu yang terlampau berat, dia akan bengkok lagi dalam. So kalaulah dia terlampau berat sangat, kita akan dapati sampai to the point kat sini, ya, ini berlakunya singularity, kita panggil singularity, ataupun time dia menjadi timeless. Tak ada masa hilang tu. So masa kat sini timeless. Ini contoh dia. Kita ada dua space and time, maka ada perhubungan, ya, di antara dua level ini kalau kita hanya buat satu lipatan, ya, satu lipatan. So, sebagai contoh lah, a light clock will appear like this lah, di mana kita dapati ini satu tempat dan ini adalah satu tempat yang lain, maka kita dapati dia bergerak, maka kita akan dapati very close to the speed of light to the start, then stop and turn around, maka kita dapat time dilation and length contraction akan berlaku, ya, dari segi time dan juga masa, because the space time, ya. So sebagai contoh time dilation, formulanya pun ada kat sini, mengenai twin brother lah yang saya sebutkan tadi, katakan John dengan Ram, katakan mereka umur 20 tahun, maka apabila seorang tu pergi ke angkasa lepas, dia balik-balik tengok kawan tu lagi tua daripada dia, tapi dia masih lagi umur, ya. Berapa lama dia pergi, kalau 5 tahun dia baru 25 tahun lah, tapi dia punya brother dia dah 55 tahun. So ini adalah apa yang berlaku, ya, dalam apa yang dipanggil sebagai time dilation, ya. Timelessness ni, ya. Albert Einstein dalam buku The Fabric of Time mengatakan bahawa past and future ni semua adalah single existent. This is interesting. Albert Einstein merasakan bahawa time tu tak penting, ya, sebenarnya, ya. Dia anggap yang penting ialah space and time, ya, space and time. Dua-dua tu, bila rapat dua-dua pun boleh. Kalau tidak, dia adalah single existent, dari past and future tak pergi mana-mana, dia sama aja. Tapi itulah banyak daripada perkara-perkara yang Einstein sebut, itu menyebabkan ramai orang keliru lah mengenai perkara ni. Richard Feynman, ya, iaitu seorang ahli fizik juga, dia mengatakan bahawa untuk explain quantum mechanics, ya, untuk explain quantum mechanics, dia sebut the sum over histories, ya. Jadi ini pun interesting, ya, lebih kurang macam Albert Einstein juga, pandangan dia bahawa semuanya single existent. Ya, begitu juga Stephen Hawking, ya, dia mengatakan some people make a great mystery of a multi-universe or multi-world, tetapi berdasarkan pada quantum theory. But apa yang dia nampak ialah it's just exactly the same, ya, that time is just a single existent. Very interesting. Jadi semuanya kata bahawa it's a single existent because macam saya katakan tadi lah, kita boleh buat lipatan, ya, time and space. Okay, so tak ada timeliness. So travelling in the past, time travel all the time but only in one direction, ya, selama ni. Kita hanya boleh travel one direction saja. No one has control over the time kalau kita nak go the other way street, ya. Hanya boleh move ke depannya. Jadi banyak paradox, ya, yang kita perlu atasi, ya, kalau kita nak, ya, go into this reality. Salah satunya ialah parallel universe, ya, barulah kita boleh atasi paradox ni. So how time travel works? Kalau kita measure time in second, minute and hour, maka kita akan dapati flow dia
as a constant rate, ya. Sebagaimana air yang mengalir, maka time is relative lah. Jadi fluctuation, ya, bila kita travel itu adalah perhubungan, ya, di antara time dengan space, ya. Jadi kita tahu, ya, space is just length, width dengan depth, ya. Mana itu 3 dimensi. So bila kita buat time, kita ada the 4th dimension. Itu yang dimasukkan time to the 4th dimension, ya. Bila kita boleh bubuh dalam satu plot, ya. Dan dari situ, ya, kita boleh determine sama ada kita boleh travel in the future, ya. Dan kita dapati, ya, global positioning satellite itu adalah dia travel into the future sebenarnya, ya, dari segi timing dia. Okay. Dan ini dinamakan effect of gravitational time dilation, ya. Tadi yang saya sebut time dilation tadi. So itu berkait dengan time travel into the future. Tapi time travel into the past, can we do this? But about in the past, kita tengok langit, memang boleh. Pasal apa yang kita nampak di langit itu adalah benda yang lepas, ya, bukan benda yang baru. So looking back at time, ya, kerana apa yang kita nampak, ya, di langit itu. So ataupun kita tengok dari segi cosmic microwave, ya, akhirnya kita tahu, ya, bahawa dunia ini terjadi melalui proses Big Bang, ya, Big Bang. Tapi boleh tak kita buat better than that? Can we, apa orang kata, travel into the past? Oh, ini tak tahulah, ya, mengikut Einstein, ramai orang dia akan violate apa yang kita panggil sebagai the law of causality ataupun cause and effect, ya, kerana benda tu boleh berubah. Yeah. So what happened in our universe lead to another, dan ini akan berkait-kait, ya, di antara satu sama lain. So you can just imagine, ya, seorang dibunuh, jadi kita nak tahu siapa yang bunuhnya, tapi kalau orang yang tembak itu dah dibunuh sebelum itu ikut time, macam mana kita nak cari siapa yang bunuh orang tu? So memang menjadi ganjil lah. But what if the time travel in the past depend on bukan jet propulsion technology, more on state cosmic phenomena. Satu cara ialah apa yang kita panggil sebagai, apa yang saya sebutkan tadi, itu curve black hole ataupun curve ring, ya, ataupun lebih dikenali sebagai wormhole, ya, wormhole. Jadi dengan wormhole ini kita boleh actually pergi daripada tempat ke tempat. Cuma dari segi stability-nya masih menjadi isu, ya. Kita orang fizik rasa kalaulah kita boleh overcome the stability, which we can actually dari segi physics, kalau kita buat a feedback, maka dia possible untuk that. So the wormhole ini ataupun lebih dikenali sebagai Einstein-Rosen bridge, itu ada gambar dia, typical dia. Boleh kita gunakan, ya, untuk pergi, ya, pada in the past, ya, dan patah balik. Cuma itulah stability dia tu mungkin kita persoal lagi, ya, dan perlu buat beberapa eksperimen lagi. Cuma kalaulah kita percaya pergi to the future dan kita percaya pergi ke the past, apa the effect our life? Ini yang paling kadang-kadang kita kena lebih filosofi sikit lah, supaya kita faham, ya, apa yang akan berlaku, ya, apabila kita buat perubahan ini. So, a flight on a plane, ya, kalau kita dapati, ya, kita travel into the past or the future, jadi kita mesti realise dia akan memerlukan kos yang tinggi lah. Macam mana nak create wormhole apa semua tu, memang satu yang kos yang tinggi, ya. So, dia hanya berapa orang je lah yang boleh buat time space ni, travel ini. Cuma itulah, dia akan ada impak yang tremendous, bagaimana yang kita ketahui sekarang ni. So especially kalaulah kita travel apa yang kita panggil sebagai a complete loop time travel. Maknanya kita travel, pergi in the past and then return balik to the future, or vice versa. Kita pergi to the future and then kita patah balik pada the past. Ini adalah impak dia memang dahsyat lah kepada kehidupan kita. Kerana our daily life will not change kalau kita send travelers backward or forward in time tapi tak patah balik, unable to come back. Itu tak apa, pasal dia we are talking about what we call as a single timeline, ya, single timeline. Maknanya saya pergi kat future, kemudian saya terus duduk kat sana lah, tak nak balik-balik lah.
Ataupun saya pergi ke past, saya duduklah kat sana dan tak balik-balik lah. So yang itu tak apa. Kalau macam tu, time travel macam tu tak apa. Yang tak boleh ialah saya pergi in the future, kemudian saya patah balik, saya nak balik-balik ke dunia saya sebelum tu. Ataupun saya pergi ke in the past dan saya patah balik, nak datang balik pada tahun katakan 2021 dia. Jadi yang itu banyak masalah. So complete this loop time travel, apa dia masalah? Kalau kita complete the loop, mana kita patah balik dan kita tengok, dia akan one thing, kalau kita pergi ke depan, maka kita akan dapat tengok teknologi advancement. Kita akan nampak bahawa perubahan-perubahan pada abad-abad kata 24 ke senturi lagi. Tak tahulah apa yang ada kalau zaman sekarang ni, iPod, laptop, komputer saja. Dan dia akan tengok medical advancement. Maka ada new advancement, tech treatment dan surgical. Jadi dia mungkin boleh lakukan benda yang dia tak boleh lakukan di dunia sekarang ni. Dan mereka boleh bawa knowledge yang way ahead pada dunia yang akan depan tu, nanti dia boleh patah bawa balik. Ataupun dia boleh warn natural disaster ataupun geopolitical conflict macam sekarang ni. Adakah PM akan dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, ataupun mengikut the future? Kalau kita boleh pergi travel to the future, tak ada langsung. Bila-bila. Tapi kita doakanlah ada lah supaya apa nantilah bila kita pergi time travel nanti kita tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atau tidak. Okey, tak perlu lama pun pergi apa kata, tak tahulah. Mungkin 3 tahun ke depan dan kita tengok macam mana Sulaiman, kita pergi ke kita balik nanti kita beritahu lah kat semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atau tidak. Okey. So ataupun time travel itu dia boleh tengok kalau lah katakan kereta yang menyebabkan pollution apa jadi kepada dunia yang ke depan ni. Jadi banyak. Tapi ada juga personal gain. Sebagai contoh, dia pergi kat stock market, dia dah tahu dah yang mana yang harga murah, dia dah beli dah siap-siap. Yang mana yang akan jadi harga mahal, dia beli siap-siap kat dunia sekarang ni. Jadi pada time dia akan jadi kaya-kaya. Ataupun military, dia dah tahu dah apa dia enemy punya position, dia patah balik, dia gunakan enemy position tu untuk berperang. Dan kalau teroris pula, dia dah tahu dah kalau dia buat serangan kat sini, dia akan kena tangkap. Kalau tidak, dia kalau dia buat tempat lain, dia tak kena tangkap. So, yang ini semua menunjukkan bahawa loop of time ni memang problem lah. Bukan sesuatu yang semudah dia punya filosofi lah. Dia punya thinking dia. Dan ia akan menjadi lebih teruk lagi. Time travel akan jadi lebih teruk lagi. Kalau lah apa yang kita dapati lah, semua buku sejarah kena tukar lah. Kerana dia dah tukar dah time dia. Semua cerita-cerita yang kita sebut sebelum ni dah tukar dah. Cerita lain pula. Jadi time travel boleh resolve historical debate what happened in the past sebagai contoh, ada ke Moses betul-betul dia part Red Sea just imagine kalau kita boleh pergi tengok betul rupanya. Ataupun the famous ni Lee Harvey ni dia boleh adakah betul dia bunuh Kennedy ke bukan, kita boleh pergi ke belakang tengok dan seterusnya lah. Jadi dengan itu apa orang kata benda yang lepas tu kita boleh bawa ke depan pula juga lah, pasal kita boleh bawa orang untuk ke depan. Jadi which is very unique lah. Semua apa nama isunya ialah self-consistent narrative dan paradoxes. So apa yang kita dapati bahawa kita telah ubah apa yang the past dan sekarang ni dah jadi the past yang berbeza Jadi bila change of the past ni, our cultural loop iaitu yang kita kata apa yang berlaku yang lepas akan berlaku seperti ini dah tak jadi dah. Jadi ini adalah satu yang agak menggerunkan lah bagi kita. Kerana apabila ini akan mengganggu semua kehidupan kita. Kita tak ada rujukan lagi dah. Jadi dengan itu semuanya akan berubah mengikut perubahan yang baru dan kita tak boleh guna history anymore. Jadi apabila unrestricted time, rumah gila lah. Itu kita tak boleh mengikut sekarang ni, mana kita mengharap kepada benda yang lepas
mempelajari daripada the past, present and the future. Jadi kan kita how time works itu pun dah berubah. Jadi kronologi itu bukan lagi satu perkara yang penting, dan apa yang kita ada adalah very strange world yang berubah. Dan mungkin akan menyebabkan gila-gila lah. So the effect of time travel ni unlimited memang tak bagus lah. Yeah? So time travel in reality. Boleh tak kita buat time travel in reality? Actually boleh ya sebenarnya. So saya berhenti kat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamarul Azizi atas pembentangan dan perkongsian tersebut. Jadi mungkin saya beri dalam 2 orang untuk ingin bertanyakan soalan yang berkaitan ataupun ingin juga nak berkongsikan pandangan ataupun perkongsian dan sebagainya. Saya buka kepada sesiapa. Okey, ada daripada Prof. Yusof ataupun Wani daripada KPIJ, daripada Kai, Cairo, ada siapa? Tiada. Okey, baik. Untuk kesempatan yang ada ni saya ingin berkongsi sedikit, bukan bila Prof ada bercakap berkaitan dengan kalender dan sebagainya tu, saya nak kongsi satu buku yang sedang saya baca sekarang, iaitu Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi, yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Ilyas yang merupakan mantan pensyarah di USM. Mungkin Prof Kamarul kenal Dr. Ilyas ni. Mungkinlah boleh baca buku ni, InsyaAllah. Jadi saya rasa mungkin tak ada soalan sebab jam pun dah pukul 10.30. Mungkin ada siapa ingin nak berkongsikan isu-isu berkaitan dengan sains ataupun dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yusof. Saya apa yang dibentangkan itu dah cantik lah. Jadi kalau dikacau lagi dia tak cantik lah. Tapi waktu saya duk baca buku ni, sebab sebelum saya baca buku ni Tahfudz Al-Falasifah oleh Al-Ghazali ni, saya terdengar video syarahan oleh Syed Hussein Nasser tahun 2012 di Toronto University tentang dia punya tajuk seminar itu ialah Philosophy Matter. Why philosophy? Kenapa cakap filosofi? Jadi dia bicara begitu sebab nampaknya partisipan yang hadir itu memang macam kita tadi lah. Dia kata kita tak boleh tengok alam ini hanya melalui rasional saja, tetapi kita juga kena tengok alam ini di persegi falsafahnya. So dia start lah cerita apa itu falsafah. Falsafah is love of wisdom dan sebagainya. Saya tak nak pergi kat situ lah. Tapi bila saya balik cerita dalam ini dan saya cuba duk cari, sebenarnya saya diminta untuk korek tesis PhD tentang komen tentang dialog koresponden di antara Ibn Sina dan Al-Biruni. Ibn Sina dia mengambil falsafah Aristotle dan ada debate di antara Aristotle dengan, ada sangkut paut sikit lah dengan Profesor Kamarul Azizi punya bentang, mungkin tambahan debate-nya ialah yang tu bukan debate, koresponden, ada 18 soalan. Dia orang tak berjumpa tapi Al-Biruni tulis kepada Ibn Sina jawab, kemudian Ibn Sina tulis, kemudian pun kumpul, rupanya ada bahan itu. Di dalam tesis itu diletakkan di bahagian appendiknya itu asal soalan itu. Kemudian ada satu lagi debate yang diatur oleh Wazir Kota Baghdad, iaitu antara kalau saya boleh catat ni Syirata dan Mata. Ini debate betul. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana dalam zaman keagungan Islam ni debate keilmuan ini berjalan dengan begitu hebat dan beradab, masing-masing beradab.
Jadi dialog antara Al-Biruni dengan Ibn Sina ialah bertanya tentang alam ini bila mulanya. Ini nak cerita tentang sains lah. Bila mulanya. Itu istilahnya. Jadi mengikut Aristotle yang lahir pada tahun 382 sebelum Masihi dan meninggal tahun 322, di 384, jadi umur 62 tahun. Dia kata alam ini memang dah ada. Sebab pada ketika itu dia bukan dia tengok alam sangat. Jadi ceritanya apa bulan bintang ni macam duk buah tempurung tu lah. Dia hias cerita dia alam ni ada seadanya. Jadi ini bertentangan dan idea ini diterima oleh Ibn Sina dan sebab tu orang-orang sains Islam tak nak promote sangat Ibn Sina tu tak pemikirannya sebab dia banyak membawa falsafah Aristotle, dia panggil Aristotelian. Tetapi Al-Biruni ini dia orang ni seangkatan, kena ingat tiga orang ni seangkatan, iaitu Al-Biruni, Ibn Sina dan Ibn Haytham. Lahir di tempat yang berbeza tetapi dan mereka ni adalah fizisis dalam konteks orang sekarang. Dalam konteks orang sekarang ni mereka ni ahli fizik bincang ni. Al-Biruni lahir pada tahun 960 tahun 973 Masihi. Umurnya agak panjang, meninggal tahun 1043. Kemudian Ibn Haytham lahir tahun 965, awal sikit daripada dia. Tapi dia pedak dengan golongan-golongan Sufism ni dan dia lari pergi ke Mesir dan dia berkarya di Mesir. Sedangkan Al-Biruni dia belajar di Khwarizm. Khwarizm ni satu tempat lahirnya Al-Khwarizmi dan kalau orang masa dia orang tu tak belajar di Khwarizm maka tak sahlah ilmu sains dia. Macam itulah. Dia kena lulus daripada bandar Khwarizm ni. Dia dianggap sebagai satu bandar akademik lah. Dan dia ditangkap oleh Mahmud Ghaznavi. Ketika dia cuba nak menyerang kota itu, tangkap oleh Mahmud Ghaznavi. Mahmud Ghaznavi tiba-tiba rupanya dia scholar. Dan Mahmud Ghaznavi ambil dia jadi orang kanan dia untuk melawat ke negeri India. Sebab itu dia tulis Kitabul Hind. Yang perbezaan di antara agama Hindu dengan agama Islam. Dan Al-Biruni terkenal dengan comparative religion sampai hari ini. Bapa bercomparative religion ada daerah. Kalau sekarang orang Zakir Naik duk bincang tentang Kristian, dia dialog antara kitab Bidah dengan Al-Quran ni memang dia hafal ayatnya. Bukan macam tu lah. Kemudian Ibn Haytham dia lahir di Basrah. Beza ni. Dan Al-Biruni dia bukan bahasa Arab. Dia bahasa dia adalah bahasa Parsi tetapi banyak menggunakan bahasa Sanskrit sebab itu dia boleh baca kitab Bidah. Dan bahasa Arab dia baru belajar kemudian. Dia baca kemudian. Okey, balik cerita dia orang ni. Al-Ghazali pula dia lahir tahun 1058. Maknanya selepas ketiga orang hamba Allah ni meninggal baru lahir Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali menulis Tahafut al-Falsafah, bermaksud kekacauan dalam berfalsafah. Bila kenapa dia kata dia orang ni semua selalu dalam konsep berfalsafahnya. Dia tulis. Jadi Al-Ghazali tak boleh jumpa orang ni, tapi Al-Ghazali hanya membaca karya dia orang saja. Jadi perbincangan yang saya nak bawa ni adalah soalan tadi lah, iaitu dalam tulisan tu dia pun jelas, substantisis tu. Istilah matematik berasal daripada bahasa Yunani. Istilah sains tak ada lagi. Istilah sains tak sampai 200 tahun ikut peta Mendeley. Malah Newton sendiri menulis buku natural philosophy. Jadi nak cakap fizik dia cakap natural philosophy. Jadi istilah fizik pun tak ada masa tu. Istilah sains tak ada ketika itu. Sains ni daripada scientia. Scientia ni bahasa Latin. Latin bahasa baru. Jadi dalam bacaan saya ni saya cuba nak hubungkan itu. Jadi paling awal sains ni dikenali adalah zaman Aristotle lah, zaman Yunani. Apakah sains tidak ada di zaman sebelum itu? Ada. Sebab itu piramid boleh buat. Maksudnya piramid itu tak mungkin buat kalau tanpa sains teknologi. Kan? Jadi sudah ada piramid, sudah ada bandar Petra, sudah ada bandar Mesopotamia. Tapi malangnya pada ketika itu yang memerintah ini dia duk agungkan nama dia. Macam Firaun tu dekat kubur dia nama dia ya. Duk glorify dia. Saya tak tahu siapa yang buat. Dan macam mana piramid tu dibuat tak dicerita. Yang cerita bagaimana buat ini adalah
Sejak zaman Aristotle ni ada tulisan. Misalnya Plato menulis buku tentang Republika, The Republic, orang cakap bagaimana mentadbir negara. Ada bukunya yang kita boleh komen. Jadi Aristotle pun ada bukunya. Jadi debate di antara Al-Biruni dengan Ibn Sina ni bukan debate, dia panggil korespon. Sebab mereka ni tak bertemu, tapi dia berkorespon ya. Jadi tanya, dunia ni ada atau tidak? Ya apa ada tidak? Bila wujudnya? Dia baru ataupun dia sudah ada? Mengikut Ibn Sina, dunia ni ada permulanya dan takkan ada akhir. Jadi pandangan jelas betul-betul pandangan daripada Aristotle. Al-Biruni kata ada. Kalau ada, sekarang timbul kita Big Bang Theory. Macam mana permulaan adanya itu? Jadi ketika itulah mereka memperkenalkan unitnya, iaitu unit jarak dan unit apa kita kata berat lah. Dalam konteks ini mass, ada mass dan ada jarak. Isu dua-dua ni tak ada masalah. Sebab dia very objektif, boleh measure, boleh ukur dan boleh lihat. Kalau berapa panjang tu 1 meter pun, 1 meter tu ukur yang standardnya dekat Paris. 1 pound dia dekat Greenwich Lab. Jadi ada. Tapi isu masa ni macam mana? Dalam Al-Quran, penerangan itu tidak bersifat saintifik, tapi lebih bersifat philosophical ataupun lebih bersifat Ustaz Osman punya idea. Dia kata masa dia bincang dengan saya lah, dia kata lebih bersifat kerohanian. Sebab tu dia kata wal as innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia ini, insan itu dalam kerugian. Kemudian barulah diberikan penguncian. Jadi saya tak mampulah untuk mentafsirkannya, tetapi ini pun memberi iktibar kepada kita adalah hanya sedikit saja, sebab kecuali mereka yang beramal saleh dan melakukan amanah itu dengan sabar. Jadi itu yang disebut. Jadi dia tak gambarkan masa itu dalam bentuk kita kata panjang yang diukur, tapi dia bagi dalam bentuk satu kerugian, dan rugi itu tak dinyatakan. Apakah rugi dalam bentuk duit ke, rugi dalam bentuk amalan ke, rugi dia tak dinyatakan. Jadi ini very subjective nature dan kena dibincang melalui filosofika. Jadi datang Al-Ghazali untuk buku ni lah. Buku ni pun dia tulis ni, dia kata dia menterjemahkan untuk Ahmadi Taha. Dia kata saya cuba terjemahkan karya Al-Ghazali ni mengikut kaedah yang digunakan oleh Hunain bin Ishaq, iaitu amanah. Iaitu saya gunakan, cuba seboleh mungkin menggunakan istilah bahasa dia tanpa menukar. Kalau tukar banyak jadi mungkin lari kan. Ada kemungkinan kita translate dia ikut style kita. Walhal ditulis tu zaman masa tu, suasana zaman itu. Ini pun kena tahu juga ni. Jadi dia kata kalau mengikut apa Al-Ghazali, simple saja orang tanya dia. Ini masuk yang Einstein ambil ni. Iaitu dia kata masa ini hanya bila ada event. Bila ada peristiwa ya. Jadi untuk kita yang hidup ni, peristiwa kita start kita lahir sampai kita mati. Lepas tu tak ada dah. Jadi pengiraan Allah kepada sungguhnya manusia itu rugi, tak ada rugi lah dalam kubur, tidak ada kira rugi untuk tak ada lah. Segala amalan dunia ini akan diterima dan kita berada dalam masa yang lain, dia kata. Masa diukur tu, masa yang lain pula. Itu definisi dia dalam bentuk itu. Jadi time hanya wujud apabila ada event. Jadi simbolnya sekarang ni bukan dalam isu hijrah, tapi timbulnya dalam isu Isra' Mi'raj. Jadi macam mana dalam satu malam boleh itu? Jadi diceritakan event itu berlaku di mana? Sebab Rasulullah dia bila sampai di Masjid Al-Aqsa, dia bersembahyang dengan para anbiya dan dia naik ke langit, jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa kan, Nabi Isa, Nabi. Jadi orang ni semua dah almarhum dah ni, dah meninggal lah. Jadi macam mana boleh dia dalam keadaan ni berjumpa dengan alam tu? Jadi balik yang Prof Kamarul sebut tadi, bolehkah ke belakang dalam konteks itu? Itu ada suspek tu, dia dimasukkan situ. Time tu. Tapi nak mengatakan event di dunia ini untuk menggambarkan event di dunia lain itu tak boleh. Sebab itu bila ada sahabat Nabi ni, bukan sahabat lah, sahabat tu, dia datang datang tulang-tulang jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa tuan-tuan dia boleh hidup? Dia boleh hidup.
Dalam kubur dia nampak, tak nampak pada hidup. Memang tak nampak sebab dia di alam lain. Jadi mana mungkin kamu hidup di alam ini, alam fana ini, nak menceritakan tentang alam kubur. Jadi sama dengan yang Rasulullah tu pergi berjumpa di alam tu, tetapi dia pergi dengan jasad. Semua orang mengakui ayat Quran tu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi baraknahu lahu. Ya, linuriyahu min ayatina. Supaya dia memberikan memberi tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa Allah boleh membawa kita ini dalam keadaan dunia ini untuk menuju ke dunia lain. Of course kita tak boleh dalam keadaan dunia ini, mesti kena ada dimensi yang lain, dimensi dunia lain. Saya bagi contoh, kita alam air. Kalau kita bayangkan kita macam ikan, kita nak bayangkan hidup kita macam di darat, tak boleh. Saya selalu bagi contoh dalam konteks Isra Mi'raj. Kalau orang tu kata kita semua ikan dalam air, air ni dia tidak rapi. Tiba-tiba kawan kita ni kata, kalau kamu makan cacing ni, which is ada ujung tak ada mata kail, kamu akan dibakar. Kita kata kamu ni gila. Mana api ada dalam air? Sebab kita berfikir dalam kerangka, dalam paradigma, dalam paradigm air, di mana air dengan api tak ada wujud bersama. Jadi kita kata tak, tapi rupanya dia dibakar ini di alam yang lain, iaitu di alam bukan alam air. Jadi Rasulullah bila dia pergi ke dan perjalanan Isra Mi'raj itu, dia nampak orang potong lidah, orang ketuk kepala dia, dan itu benar tu peristiwa itu. Tapi bila dia balik nak cerita ke orang di sini, orang sini tak boleh percaya. Sebab orang di dunia ini menggunakan paradigma dunia ini. Jadi faktor ni istilahnya time ni. Time tadi, jadi faktornya. Mungkin itulah saya nak tambah ke itu tadi. Satu lagi ialah ahli sains, mungkin Prof. Kamal terlupa nak cerita. Sebab saya tahu dia memang fahamnya. Kalau panjang, kita boleh ambil 1 meter ukur. Kan? Yang saya sebut tadi kan. 1 kilogram pun, kita boleh satu weight yang 1 kilogram, jadi kilogram. Tapi kalau masa nak kira macam mana? Tidak ada satu min. Sebab Prof. Kamal dah sebut tadi, masa akan terus berlalu. Pagi tadi tak sama dengan pagi besok, tak sama dengan pagi kemarin. Tetapi pagi kemarin, wujud ketika matahari naik. Dan pagi tak ni wujud ketika matahari naik juga. InsyaAllah, pagi esok akan wujud ketika matahari naik. Itu event. Dalam event itu ada. Jadi maknanya, daripada matahari naik kemarin hingga matahari naik ini, kita namakannya satu. Satu apa? Satu hari. Bulan kita juga. Daripada anak bulan ke anak bulan, dia ada satu event. Iaitu daripada bulan ke anak bulan, satu event. Begitu juga dengan bumi yang mengelilingi matahari, satu event, 1 tahun. Jadi kita letakkan unit. Jadi satu hari itu unit lain, satu bulan itu unit lain, dan 1 tahun unit lain. Jadi unit itu, maka benda ini benda yang berulang. Tetapi masa kita terus berlalu. Akhirnya ahli sains gunakan bandul. Itu jadi jam bandul saat katanya. Dan hari ini kita guna cesium, iaitu bahan radioaktif yang menyinarkan, dan kita ukur dia punya wavelength atau frekuensi dia. Tak apalah cerita ini. Jadi uniknya time ini adalah dia terus berlalu tanpa berulang, tetapi kita boleh cari min dia untuk mengukurkan dia dengan peristiwa yang lain pula. Maksud saya, sebab kita tadi tak sama dengan pergi esok, tapi kita boleh ukur satu hari. Jadi kita gunakan paradigma yang berbeza tentang masa ini untuk memperlakukannya, menganalisiskannya ataupun mengukur di alam ini untuk kegunaan kita. Ada hari, masa, semua penting untuk kita. Sebab tu disebut tidak ada satu peristiwa yang berlaku yang tak mengambil masa. Itu konsepnya. Tidak ada peristiwa yang berlaku yang tak ambil masa. Objek yang lepas mesti ambil masa. Jadi orang katanya, besok di akhirat macam mana masa ini? Kita tak tahu kan? Kita tak kata cerita lah. Orang tua ada bertanya, Rasulullah kata orang tua ni, orang tua tak ada dalam syurga. Orang tua tu kecewa lah. Rasulullah dia betul, orang tua tak ada syurga sebab semua akan jadi mudah. Saya pun jadi mudah, yang mudah. Jadi as time goes on, event kita tu tak sama macam mana. Jadi jangan tanya saya lah. Tak kena perlukan pentafsiran yang tinggi. Jadi dia nak tambah lah. Jadi dimensi time ini dia berbeza sikit dengan
dimensi yang tadi ini. Later on, isu yang dibangkit oleh Zainuddin Sadar, Syed Hussein Nasir ini ialah bila ditarifkan falsafah itu sebagai love of wisdom, dan wisdom itu dalam bahasa Melayu banyak hikmah kan. Hikmah itu bijaksana, sebenarnya bukan bijaksana, kecerdasan. Dan bijaksana untuk apa? Dalam Islam, bijaksana untuk mencari kebenaran. Sebab tu dia tak bijaksana. Jadi objek yang jatuh macam Prof Kamarul cerita tadi, itu semua benar tu. Objek yang jatuh mengambil masa. Benar tak? Benar. Jadi berapa masa yang diambil? What is gravity? So kita mencari kebenaran berasaskan kepada wisdom kita, kebijaksanaan kita, kecerdasan kita. Tapi malangnya mengikut Syed Nas, kecerdasan kita itu diukur melalui akal, capacity reasoning saja. Ini kelemahannya. So kita kena ada element of wahyunya, element of spiritualnya. Misalnya, kalau Allah Ta'ala mentarifkan masa itu wa'as innal insana fuhis nafihus ila alladhina amanu. Bagaimana kita mentarifkan kebahagiaan rumah tangga kita? Apakah gaji banyak, kereta besar mesti bahagia? Jadi dimensi ini kena dibetulkan. Kalau gitu orang yang duit banyak, yang rumah besar, kereta besar, orang lain tak bahagia. Sedangkan hampir sebahagian sahabat meninggal tak ada apa. Setua di end life dia tak ada apa. Yang nak tinggal sebab dia dah infak habis semua dah. Semua harta yang di dunia ini semua dah dibagi dah untuk ditukarkan untuk pergi ke akhirat. Tapi dia tengok dimensi itu. So selagi kita ini tidak dapat melihat dimensi kerohanian itu, kita takkan jumpa sebab kita based on rasional. Yang rasional itu based on intellectual capacities untuk akal saja. Sedangkan Allah Ta'ala bukan bagi akal saja. Dia bagi rohani, dia bagi qulub, dia bagi apa? Dia bagi apa? Mula-mula dia bagi spiritual intelligence, soul, kemudian dia bagi qulub, kemudian dia bagi naf, kemudian dia bagi akal. Kemudian baru dia bagi jasad. So ada 5 unsur. Jasad kena cantik, tak boleh makan benda haram. So bila kita jumpa, saya jumpa dengan Prof Kamarul. Semalam pun kami bersurat, walaupun tak jumpa, tapi rasa hati tu di mana datang? Prof Kamarul kita rasa hati je. Lama tak jumpa. Datang di mana? Dan ini tak ada buang. Sebab tu orang barat, dia buang benda-benda ni, dia menjadikan insan tu gersang. Di tengah-tengah masyarakat awam, dia kosong. Sebab dimensi itu dia buang di dalam tarbiyah dia, dalam pendidikan dia. So dalam pendidikan kita, jangan buangkan benda ini. Ini yang paling penting. Malah rohani itu penting. Sebab tu Osman Muhammadi sebutkan saya banyak kali, dia kata sepatutnya tafsir Al-Quran ni mesti di-lead oleh tafsirannya bentuk kerohanian. Dia melidkan, baru dia ikut dengan akal. Sebab akal tak akan pergi kepada jumpa Tuhan. Tak boleh jumpa. Dia kata. Allah alam tambah sikit lah. Untuk tambahnya. Yang tadi dah okey. Okay. Saya stop kat situ. Jadi saya ceramah pula. Terima kasih Yusof ataupun kesian. Kira bagi saya gandingan mantap di antara Prof Kamarul dengan Prof Yusof ni. Mungkin saya rasa pada masa akan datang pula. Masa yang akan datang kita boleh buat sesi, bukanlah perdebatan, mungkin sesi perkongsian antara dua hala, gandingan Prof Kamarul dengan Prof Yusof mengenai tentang sains Islam. Kena cuba fizik kimia. Fizik ni saya bicara ni. Jadi insya-Allah terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya usrah pada malam ini, saya nak sampaikan sedikit pengumuman. Macam biasa pada setiap minggu kita akan adakan usrah Nada Ilmu Abim pada hari yang sama, Ahad malam Isnin, dan juga pada waktu yang sama iaitu pukul 9 suku sehingga 10.45 malam. Tapi tidak mengapa hari ini kita mengajak sedikit kerana perbincangan yang sangat hangat dan seronok. Jadi kita tangguh dengan usrah kita dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.